Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada kamu semua daripada murid kelas 2 Ibn Sina ke kelas fiqh kita pada hari ini, hari Isnin 30 hari bulan 8 2021. Kita akan sambung lagi pengajian kita dalam subjek fiqh. Baik, sebelum kita mulakan kelas, insya-Allah kita akan mulakan dengan baca doa lah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita dah tangan semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله افتح قلوبنا فتوح العارفين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين والممتازين في كل امتحان في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Okey, mudah-mudahan dengan pembukaan kita dengan baca surah Al-Fatihah dan juga bacaan doa itu, Allah membuka kepada kita semua pintu, memudahkan kita untuk menerima ilmu lah, buka pintu hati kita untuk memudahkan kita menerima ilmu, insya-Allah. Baik. Insya-Allah kita akan start. Kita tak boleh tunggu kawan-kawan lain. Sementara dia pun masuk tak apalah. Kita mula kelas sambil tunggu dia masuk. Bagi yang baru masuk, insya-Allah buka buku fiqh pada muka surat 23. Nah, buka muka surat 23. Okey, dengar suara Ustaz jelas tak? Jelas kan? Suara Ustaz? Jelas. Okey, jelas, alhamdulillah. Baik. Okey, insya-Allah hari ini kita akan belajar pada pelajaran yang ke-7. Tajuk yang ke-7, iaitu tajuk dia ialah azan, iqamah dan doa. Pernah dengar tak? Kan ada orang tak pernah dengar perkataan azan, iqamah dengan doa. Pernah dengar tak? Mesti pernah dengar kan? Azan mesti pernah dengar. Iqamah pun pernah dengar. Doa pun pernah dengar. Tadi pun kita baca doa ni. Sebelum kita mula kelas, kita baca doa dulu. Okey, kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan azan, iqamah dan doa. Okey, kita tengok dalam buku tu. Okey, Ustaz baca, kamu dengar betul-betul, lagi Ustaz akan huraikan kepada kamu. Kalau tak faham, sebelum habis kelas, Ustaz akan buka soalan untuk kamu tanya. Boleh? Nah, tanya je, Ustaz tak marah lah. Kalau apa-apa kamu tanya, Ustaz akan jawab. Ustaz akan cuba jawab. Kalau Ustaz boleh jawab, insya-Allah Ustaz jawab. Kalau tak mampu, nanti Ustaz akan carilah jawapan untuk kamu, untuk menjawab persoalan yang kamu tanya. Baik. Kita tengok dalam buku, muka surat 23. Okey, dalam buku tu kata apa? Kita hendaklah melarungkan azan untuk memberitahu umat Islam bahawa sudah masuk waktu solat. Okey, tujuan azan. Azan ni tujuan dia apa dia? Iaitu azan ni ialah satu laungan. Satu laungan untuk apa? Untuk memberitahu kepada umat Islam bahawa masuknya waktu solat. Azan ni tujuan dia apa? Nak bagi tahu kata waktu solat dah masuk. Sebab itulah setiap kali masuknya waktu subuh ataupun masuknya waktu zuhur, asar, maghrib dan isyak, Bilal akan azan. Dia buat azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kan dia akan azan. Setiap kali masuk waktu dia akan azan. Okey, dalam sehari berapa kali azan? Yang kamu dengar?
Berapa kali azan? 5 kali azan. Tapi selalunya ustaz dengar 6 kali sehari azan. Ustaz, sekali lagi untuk mana ustaz? Selalunya sekali lagi orang akan azan sebelum subuh. Lebih kurang dalam setengah jam sebelum subuh, Bilal akan azan. Itu untuk apa? Untuk nak kejutkan orang untuk bangun sahur. Kut-kut kalau ada orang nak puasa. Kan bulan biasa-biasa ni kadang-kadang kita boleh ada hari yang disunatkan puasa. Contohnya hari Isnin dan Khamis. Kita disunatkan berpuasa. Jadi Bilal ni dia azan setengah jam sebelum subuh dengan tujuan nak kejut orang, nak gerak orang untuk bangun sahur. Sebab tu yang 6 kali tu. Okey, no. Jadi azan yang selalunya orang dengar adalah 5 kali, iaitu menandakan masuknya waktu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. 5 waktu. Orang Bilal akan melaungkan azan untuk apa? Untuk nak bagi tahu yang waktu solat tu dah masuk. Takut kita ralik. Contoh kita tengok jam ish. Waktu zuhur masuk je lah. Tiba-tiba dengan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, kita pun tahu waktu zuhur dah masuk. Sebab apa? Sebab Bilal dah azan. Bila Bilal azan tu menandakan masuknya sesuatu waktu solat. Kalau azan waktu pagi menandakan masuknya waktu subuh. Kalau azan waktu tengah hari menandakan masuknya waktu zuhur. Kalau azan waktu petang menandakan masuknya waktu asar. Kalau azan waktu senja menandakan masuknya waktu maghrib. Dan kalau azan pada waktu malam menandakan masuknya waktu isyak. Faham? Faham tak? Setakat dah ada siapa tanya? Faham Ustaz. Okey, kepala faham, alhamdulillah. Faham Ustaz. Okey, alhamdulillah. Baik, kita tengok pengertian azan pada bahasa. Okey. Pengertian azan pada bahasa ialah pemberitahuan. Pada bahasa ialah pemberitahuan. Pemberitahuan. Okey, yang seterusnya pengertian syarak pada pengertian azan pada syarak pula. Tadi pada bahasa, kita tengok pada syarak. Pengertian azan pada syarak ialah lafaz-lafaz tertentu untuk memberitahu masuknya waktu azan. Lafaz dia apa dia? Lafaz azan. Sekejap lagi kita tengok ada lagi muka surat 26. Yang ni kita tengok dulu pengertian dia. Azan pada syarak ialah lafaz-lafaz tertentu untuk memberitahu masuknya waktu solat. Itulah maksud pengertian azan pada syarak di sisi agama. Okey. Kemudian iqamah pula, kita tengok iqamah pula. Iqamah lafaz-lafaz tertentu untuk mengingatkan hadirin mengerjakan solat. Okey, azan ni untuk panggil orang mai masjid. Azan ni ada dua tujuan dia. Yang pertama sekali, dia nak bagi tahu kata yang waktu solat dah masuk. Tu yang pertama. Yang kedua, tujuan azan ni ialah untuk panggil orang mai masjid. Panggil orang mai surau untuk menunaikan solat. Tu dua tujuan azan, Dua tujuan azan. Sebab apa azan dilaungkan? Ada dua sebab dia. Dua tujuan dia. Yang pertama, nak bagi tahu dekat semua orang kawasan tu yang waktu solat dah masuk. Maknanya dah boleh menunaikan solat. Sebab solat ni dia kena tunaikan pada waktu dia. Contoh, waktu subuh kena tunaikan pada waktu subuh. Jangan pula solat subuh pada waktu zuhur, tak boleh. Tak boleh kita menunaikan solat itu pada bukan waktu dia. Jangan sesekali kita menunaikan solat pada bukan waktu dia. Kalau waktu zuhur, tunaikan pada waktu zuhur. Jangan kita nak solat zuhur tapi kita tunaikan pada waktu asar, tak boleh. Tak boleh. Kita kena tunaikan solat pada waktunya. Jadi yang kedua tujuan azan ialah untuk panggil orang. Nak ajak orang main masjid. Kan sebab itulah ada lafaz hayya 'alas solah, mai sembahyang. Dia panggil main masjid, mai solat, mai sembahyang. Kan hayya 'alas solah, marilah menunaikan solat, mai sembahyang.
terpanggil orang. Itu tujuan azan. Okey. Manakala iqamah pula, okey, bila orang main masjid. Okey, bila orang main masjid, lepas lebih kurang dalam 5 minit, 10 minit, Bilal akan iqamah. Apa tujuan iqamah tu? Iqamah ialah lafaz tertentu untuk mengingatkan para hadirin untuk mengerjakan solat. Dia qomat apa? Abang kata, iqamat tu bila iqamat Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Iqamat ni semua lafaz dia sekali sahaja dan cepat. Tujuan iqamah nak ingatkan dekat orang yang main masjid tu kena bersedia. Sebab apa? Sebab nak sembahyang dah. Sebab imam akan memulakan solat jemaah dah. Sebab tu dia qomat bagi tahu nak beritahu kata bahawasanya solat akan ditunaikan tidak lama lagi. Tu tujuan iqamah. Azan tujuan dia nak bagi tahu orang untuk masa waktu, dan juga azan ialah untuk panggil orang mai solat jemaah di masjid. Bila orang mai solat jemaah di masjid, Bilal akan iqamah pula. Iqamah ni tujuan dia nak ingatkan bahawa solat akan ditunaikan dalam keadaan tidak lama lagi. Maknanya segeralah nak tunai solat dah. Jadi Bilal akan iqamah. Maka jemaah yang hadir pun dia akan pi cari tempat dia dalam saf. Dia akan berdiri ikut saf. Jangan pula bila duk iqamah ada lagi duk galik sembang kan, duk sembang tak bangun lagi. Bila mana Bilal dah iqamah, jemaah yang hadir di masjid itu kena bangun buat saf. Jangan duk galik menyembang, duk main lagi kan. Tengah orang tu diisap rokok lagi kan. Jangan. Kalau boleh bila Bilal dah iqamah, maka semua orang kena bangun dan ambil tempat dalam saf. Itulah pengertian ataupun maksud daripada azan dan iqamah. Bagi yang baru masuk, buka muka surat 23. Muka surat 23, kita belajar hari ni tentang azan, iqamah dan juga doa. Okay, tengok muka surat 24. Yang terlambat tu tak apa. Nanti kamu boleh tengok rakaman balik lah sebab Ustaz rakam yang ni. Nanti Ustaz akan masukkan dalam YouTube sekolah. Nanti kamu buka ya YouTube sekolah. Kamu tengok video yang Ustaz rakam ni untuk ulang kaji. Baik. Tengok muka surat 24, iaitu berkaitan tentang fardu ain dan fardu kifayah. Kita tengok apakah itu fardu ain, apakah itu fardu kifayah. Pernah dengar tak perkataan ni? Fardu ain dengan fardu kifayah. Pernah dengar tak? Perkataan fardu ain dengan fardu kifayah. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar? Fardu ain dengan fardu kifayah. Tak pernah dengar? Okey, tak apa. Lagi hari ni Ustaz cerita kat kamu. Apakah itu fardu ain? Apakah itu fardu kifayah? Okey, fardu ni ada dua. Fardu, bila sebut fardu ni maknanya sesuatu benda yang memang kita kena buat. Fardu ni merupakan satu perintah yang di mana kalau Allah bagi perintah tu kita kena buat. Contohnya fardu solat. Sebab tu kita sebut fardu zuhri. Solat fardu zuhur, fardu asar. Bila sebut fardu ni sesuatu perintah yang memang wajib kita buat. Yang memang kita kena buat kat mana pun. Tapi fardu pula terbahagi kepada dua. Fardu pula terbahagi kepada dua. Fardu ain dan juga fardu kifayah. Ustaz, fardu ain tu apa Ustaz? Fardu kifayah tu apa dia? Jom kita tengok dalam buku. Okey, apakah erti fardu ain? Okey, fardu ain ialah perkara yang dituntut kepada setiap orang Islam supaya melakukannya. Bila sebut fardu ain ni, semua orang Islam wajib kena buat. Tak ada seorang pun tak tinggal. Budak-budak ke, orang tua ke,
laki ke perempuan ke, semua kena buat. Disebut fardu ain ni, orang Islam. Contoh dia apa dia? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni fardu ain. Menuntut ilmu agama. Contoh ilmu yang berkaitan dengan fiqh dan sebagainya ni ialah fardu ain, wajib. Semua kena belajar, kena mengaji. Ilmu yang berkaitan tentang fiqh, tauhid dan juga tasawuf ni wajib kena belajar. Wajib kena belajar. Contoh kamu ngaji fiqh ni, belajar fiqh. Belajar ilmu fiqh ni merupakan fardu ain. Wajib kena belajar. Kalau kamu tak belajar, kamu takkan reti nak solat. Kalau kamu tak belajar, kamu tak reti nak ambil wuduk. Kalau kamu tak belajar ilmu fiqh, kamu tak reti nak bertayamum. Betul tak? Kalau kamu, bayangkan kalau kamu tak belajar fiqh, agak-agak kamu reti tak nak ambil wuduk? Mestilah tak reti, sebab dengan belajar fiqh lah kamu akan diajar macam mana cara-cara nak ambil wuduk. Dengan belajar fiqh lah kamu akan diajar cara-cara macam mana nak solat. Kalau kamu tak belajar fiqh, kamu tak akan reti solat. No? Itu yang dinamakan ilmu fardu ain. Fardu ain ni perkara yang wajib kena buat. Contoh dia apa? Solat 5 waktu. Solat 5 waktu sehari semalam pun, yang tu pun fardu juga, fardu ain. Wajib kena buat. Tak boleh kalau tak solat. Wajib kena solat. Kalau tak buat berdosa, bukan setakat dosa kecil, tapi dosa besar. Tinggal solat ni dosa besar. Mau tak mau kena solat. Kalau terlepas solat macam mana Ustaz? Kena ganti balik. Kalau terlepas solat, contoh kamu tidur, bangun lewat. Kan? Tak jaga. Bangun-bangun sedap-sedap pukul 8 dah. Waktu subuh dah habis. Lepas tu Ustaz kata tadi, solat subuh kena tunaikan pada waktu dia. Itu yang tunai, yang wajib. Tapi kalau terlepas, kita kena ganti balik. Ganti ni tak kira masa. Nak ganti waktu pagi ke, ganti petang ke, malam, bila-bila masa boleh ganti solat. Yang penting kena ganti. Kalau tak ganti, berdosa besar. Sebab wajib. Faham? Itu yang dinamakan fardu ain. Fardu ain ni sesuatu perkara yang memang kita kena buat. Tak boleh tinggal. Contoh dia zakat fitrah. Zakat fitrah ni tak kira lah bayi boleh lahir pun, mak ayah dia kena bayar zakat atas dia. Adik kamu yang umur setahun tak tahu apa ni, pun kena bayar zakat. Siapa kena bayar zakat bagi dia? Mak ayah dia. Mak ayah dia wajib kena keluarkan zakat fitrah untuk anak dia walaupun masih kecil lagi. Wajib. Tu yang dia makan fardu ain, wajib kena buat. Tak boleh lari. Okey, faham? Fardu ain? Faham tak fardu ain? Fardu ain ialah satu perintah, satu perkara yang wajib kita kena buat. Tak boleh tinggal. Kena buat. Semua orang, no? Semua orang buat, kena buat. Tak boleh tinggal seorang, semua kena buat. Itu fardu ain. Manakala fardu kifayah pula ialah sesuatu tuntutan ataupun perintah ataupun perkara yang setiap orang Islam setempat apabila ada orang yang melakukannya, maka gugurlah tuntutan itu terhadap orang lain. Okey, fardu kifayah ni wajib juga. Wajib juga, tapi tak wajib dekat semua. Contoh dia apa dia? Contohnya untuk imam. Dalam satu kampung tu mesti ada seorang kena boleh jadi imam. Kena ada seorang yang reti baca Quran, boleh jadi imam, yang reti solat. Yang kena reti jadi imam. Tak semua orang kena jadi imam, betul tak? Tak semua orang kena jadi imam. Tapi kalau ramai tak imam, baguslah. Alhamdulillah lah. Tapi tak semua orang wajib jadi imam. Tak wajib jadi imam. Kalau ada seorang jadi imam, maka satu kampung tu dah selesai dah. Tapi bayangkan satu kampung tu, seorang pun tak reti jadi imam. Bayangkan di kampung Koyum. Okey, di kampung Koyum tu, semua orang tak reti jadi imam. Nak baca Fatihah tak reti, nak baca Quran tak reti. Kan seorang pun tak reti jadi imam, seorang pun tak reti baca doa. Maka berdosa satu kampung. Berdosa satu kampung tu fardu kifayah. Kalau ada seorang dah reti buat, maka yang lain tak buat tak apa. Seorang dah reti jadi imam, yang lain tak jadi tak imam tak apa. Ikut makmum, jadi makmum belakang aja. Hanya jadi makmum dekat belakang je. Seorang jadi tak imam. Sebab tak imam seorang je, tak boleh ramai.
Sekali solat, seorang jadi imam. Mana boleh dua imam? Kan? Sekali solat tu hanya seorang saja jadi imam. Tak boleh dua orang. Tapi contoh kalau dua orang, kalau kampung tu ada 5 orang. 5 orang yang boleh jadi imam. Yang reti jadi imam, maka bahagilah. Okey, hang jadi imam subuh. Hang jadi imam zuhur. Hang jadi imam asar. Hang jadi imam maghrib. Yang hang pula jadi imam isyak. Selesai masalah. Jangan pula satu waktu tu serentak 5 orang jadi imam. Tak boleh. Waktu zuhur 5 orang imam. Makmum tak tahu nak ikut satu. Sat kawan ni rokok, sat kawan ni sujud, sat kawan ni duduk berdiri tegak, tak tahu nak ikut satu. Tak boleh. Jadi imam ni satu waktu seorang saja jadi imam. Makmum ramai tak apa. Yang penting imam ni seorang. Faham tak? Jadinya fardu kifayah ni kalau seorang tu reti buat, yang lain tak buat pun tak apa. Kalau seorang tu reti jadi imam, yang lain tak belajar pandai-pandai pun tak apa. Yang penting dia boleh jadi makmum lah. Kan? Contoh lagi fardu kifayah. Kerja doktor. Doktor contoh. Kalau dekat negara tu tempat tu ada seorang doktor, maka yang lain tak perlu jadi doktor dah. Kan ada seorang doktor, yang lain tak jadi doktor pun tak apa dah. Tapi kalau kampung tu tak ada seorang pun yang belajar doktor, kan? Satu tempat tu di kawasan tak ada seorang pun yang boleh jadi doktor, maka silap-silap berdosa sekampung. Sebab apa? Sebab nanti kalau orang sakit siapa nak rawat, no? Kalau sakit nanti siapa nak rawat, siapa nak ubat? Sebab itulah pentingnya kena ada doktor, ada doktor imam. Benda-benda ni fardu kifayah. Ada seorang buat, yang lain tak buat, tak apa dah. Tapi kalau semua tak buat, berdosa satu kampung tu. Fardu kifayah ni wajib juga, tapi bukan untuk semua. Fardu ain ni wajib untuk semua, tapi fardu kifayah ni tak wajib untuk semua. Sebahagian yang buat pun tak apa dah. No? Faham? Faham tak? Ada yang tak faham tak? Beza antara fardu ain dengan fardu kifayah. Ada apa nak tanya tak? Ada siapa nak tanya tak? Okey. Nak bagi faham lagi, buka muka surat 25. Kita tengok contoh. Kita tengok contoh perbezaan antara fardu ain dan fardu kifayah. Muka surat 25. Berapa Ustaz? Muka surat 25. Belakang dah. Saya lock muka surat belakang dah. Okey. Kita tengok perbezaan antara fardu ain dan fardu kifayah. Kita tengok contoh dia. Contoh dia, okey, perkara fardu ain, perkara yang wajib semua kena buat. Yang wajib semua kena buat fardu ain ni, yang pertama ialah mengeluarkan zakat. Okey, zakat Ustaz sebut tadi, zakat fitrah, zakat harta ke apa. Kalau dia ni tergolong daripada golongan yang wajib keluar zakat, dia kena keluar zakat. Contoh dia zakat fitrah. Zakat fitrah ni wajib semua kena bayar zakat fitrah. Walaupun dia tu budak-budak lagi, baby lagi. Mak ayah dia wajib kena bayar zakat fitrah untuk dia. Itu fardu ain. Wajib kena buat. Yang kedua fardu ain, taat kepada ibu ayah. Semua orang wajib kena taat ibu ayah dia. Ni bukan fardu kifayah no. Jangan pula ustaz, abang saya dah taat mak ayah dah, saya tak taat, tak apa, tak boleh. No, tak boleh. Bila taat ibu ayah ni, semua anak kena taat ibu ayah. Jangan pula, oi ustaz, abang saya bagus ustaz, dia anak soleh, dia bagus, dia tolong mak ayah saya tak tolong, tak apa. Jangan. Kalau abang kamu soleh, kamu kena lagi soleh pada abang kamu. No? Kena jadi anak yang soleh. Tapi jangan tukar nama ayah lah. Ayah kena tukar nama soleh, baru cik jadi anak soleh. Jangan. No? Jangan pergi tukar nama ayah lah. Ayah, ustaz kata cik kena jadi anak soleh. Ayah kena tukar pun nama soleh, baru cik jadi anak soleh. Jangan. Ataupun hak perempuan. Hak perempuan ustaz kata kena jadi anak solehah. Jangan suruh mak pun nama solehah pula. Mak kena tukar nama solehah mak. Ustaz kata cik kena jadi anak solehah, mak kena tukar nama solehah, baru cik jadi anak solehah. Tak. Anak solehah, soleh dan solehah ni ialah anak yang baik, anak yang taat kepada ibu ayah dia. Walaupun mak ayah dia bukan nama soleh ataupun solehah. Faham? No? Kena pasti kalau kita sebagai anak, semua orang anak wajib kena taat ibu ayah dia. Ustaz sendiri pun sebagai anak, ustaz kena taat kepada ibu ayah ustaz. Wajib setiap orang. No? Setiap orang wajib kena taat kepada ibu ayah. Itu fardu ain.
Yang kedua, menutup aurat. Menutup aurat ni bukan setakat ustaz-ustazah je tutup aurat, tapi semua orang Islam. No? Semua orang Islam wajib tutup aurat. Bukan kata budak sekolah agama je tutup aurat. Bukan kata ustaz atau ustazah je tutup aurat. Teacher ke, cikgu ke, kan? Sir ke, kerja polis ke, kerja apa pun, semua kena tutup aurat. Bila sebut Islam ni tak kira kerja apa pun, doktor ke, polis ke, cikgu ke, teacher ke, semua wajib tutup aurat. Sekolah agama ke, tak sekolah agama ke, bila sebut Islam, wajib tutup aurat, fardu ain. Semua kena buat. Semua kena tutup aurat. Faham? Dan contoh yang keempat, fardu ain ialah mensyukuri nikmat Allah. Kita sebagai orang Islam wajib kena syukur dengan nikmat Allah. Sebab nikmat ni banyak Allah bagi. Contoh dia apa dia? Nikmat rumah. Semua orang ada rumah, betul tak? Betul tak? Khalif ada rumah, Amirul ada rumah, Aqil ada rumah, Qayyum ada rumah. Apa lagi? Siapa? Ilman Hadi ada rumah. Yang lain saya tak tahu, tak nampak muka. Nama pun tak ada. Semua ni ada rumah. Jadi itu adalah nikmat. Bila Allah bagi kita nikmat, kita kena bersyukur. Nikmat boleh makan, boleh minum. Tengok Qayyum duk minum tu sedap jayak dia kan. Kan? Kena bersyukur. Lepas minum kena kata apa? Alhamdulillah. Nak minum kena baca Bismillah dengan nama Allah. Sebab ayat ni Allah yang bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ayat. Okey. Kita wajib kena bersyukur dengan segala nikmat yang Allah bagi. Nikmat mata, kita boleh nampak. Kena bersyukur sebab ada orang yang mata dia buta, dia tak nampak. Kita kena bersyukur sebab mata kita nampak. Bila kita ada mata kita nampak, kita tengok mak ayah dapat pahala. Bayangkan orang buta, dia tak boleh tengok mak ayah dia. Hilang dah pahala di situ. Kita ni mata boleh nampak, tengok mak ayah dapat pahala free. Orang buta, mata tak nampak, dia tak boleh tengok mak ayah dia, tak dapat pahala. Kita kena bersyukur. Mata kita nampak, kita boleh tengok Al-Quran, dapat pahala. Al-Quran tak baca, kita tengok saja. Al-Quran walaupun kita tak baca, kita tengok saja, dah dapat pahala dah. Tapi orang buta, mata dia tak nampak, dia nak tengok Quran tak boleh. Hilang dah pahala tengok Quran. Kita kena bersyukur. Kita ada tangan, mudah kita nak makan, nak basuh berak kan, mudah. Tengok orang tu tangan tak ada, tangan kena potong. Jadi kita ni kena bersyukur. Banyak nikmat Allah bagi kita. Nikmat kaki, boleh berjalan. Ada orang tak ada kaki, tak boleh jalan kan. Lepas tu ni nikmat bagi, nikmat telinga, dapat mendengar. Ada orang nikmat telinga dia sakit, mata dia tak dengar. Dia tak boleh dengar, dia tak boleh nak belajar, dengar cikgu mengajar kan, dia tak boleh dengar. Jadi kita kena bersyukur sebab tu ialah nikmat daripada Allah. Itu wajib. Setiap orang Islam wajib kena bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Macam-macam nikmat Allah bagi. Nikmat dapat makan, minum, ada rumah, mata, hidung, mulut, kaki, tangan, macam-macam lagi. Faham? Okey, kita tengok pula contoh fardu kifayah. Contoh fardu kifayah yang pertama, mempertahankan negara, askar. Contoh dia askar. Tak semua orang kena jadi askar, betul tak? Tak semua orang kena jadi askar. Kalau dah ada orang jadi askar, maka tak berdosa lah negara tu. Bayangkan negara kita tak ada askar, berdosa habis satu negara. Kan? Jadi sebahagian sahaja yang kena jadi askar. Kan? Itu fardu kifayah. Tak semua buat, tak apa. Yang penting ada orang buat dah. Lepas tu menjadi peniaga. Okey. Nak jadi peniaga pun fardu kifayah. Bayangkan semua jadi pembeli, siapa nak niaga? Kalau semua niaga, siapa nak beli? Kan? Ustaz nak cah laptop.
Ustaz duk ni tak pecah ni tak. Allah. Okey, itu contoh yang kedua, menjadi peniaga. Kalau semua niaga, siapa nak beli? Kan, maknanya kena ada orang berniaga, kena ada orang beli. Faham tak? Itu fardu kifayah. Kalau ada 2-3 orang berniaga, yang lain tak berniaga pun apa, yang lain jadi tukang beli je. Faham? Seterusnya, merawat pesakit macam Ustaz tadi doktor. Kalau ada dah orang jadi doktor, yang lain tak jadi doktor tak apa. Kalau semua jadi doktor, siapa jadi pesakit, betul tak? Kan? Kalau semua jadi doktor, siapa nak jadi pesakit? Nanti tak ada siapa yang jadi pesakit, semua jadi doktor, sihat belaka. Okey, yang keempat, solat jenazah. Solat jenazah pun fardu kifayah. Tak semua orang wajib kena solat jenazah. Kalau dah ada 10 orang solat jenazah, yang lain tak solat jenazah pun tak apa. Faham? Itu perbezaan antara fardu kifayah dan fardu ain. Okey, ada soalan tanya tak? Ada soalan tanya tak? Kalau tak ada, kita berhenti setakat dulu. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi. Dah cukup masa dah, setengah jam. Sebab Ustaz nak sambung dengan kelas tahun 3 pula. No? Jadi, kalau tak ada soalan, Ustaz ucapkan terima kasih dan tahniah kepada kamu semua yang menghadiri kelas pada hari ini. Kamu menjadi insan yang terpilih oleh Allah untuk menuntut ilmu. Kamu bayangkan kelas kamu dekat 30 orang, yang masuk 8 orang saja. No? Daripada 28 orang, masuk 8 orang je. 20 lagi hilang. 20 orang lagi Allah tak pilih mereka untuk menuntut ilmu. Kamu beruntung sebab Allah pilih kamu untuk menunaikan fardu ain, iaitu menuntut ilmu. Okey, jadi sekali lagi Ustaz ucapkan terima kasih dan tahniah. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Okey. Terima kasih Sama-sama. Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam.